السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، Alhamdulillah kita rafahkan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab Dosa-dosa besar ataupun Al-Kabair, kitab yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam perbincangan dosa yang keempat, meninggalkan salat. Yang mana salat adalah merupakan rukun Islam yang kedua. Kefarduan salat difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Mi'raj yang menguji iman kita semua. Sambungan pada hadis, man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Yang bermaksud barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia terlepas dari perlindungan Allah. Bermaksud terlepas daripada perlindungan Allah ataupun terlepas daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan ancaman kepada mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja. Sesungguhnya ancaman meninggalkan salat ini banyak disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, termasuk dengan balasan kepada mereka yang meninggalkan salat. Jadi orang meninggalkan salat dengan sengaja, kalau berdasarkan pada hadis ini, dia terlepas daripada perlindungan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melindungi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, tidak akan mendapat rahmat Allah, tidak akan mendapat naungan Allah, tidak akan mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidup kita dan juga mati kita perlu kepada kasih sayang Allah, perlukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan apabila Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita. Kebahagiaan hakiki apabila Allah Subhanahu wa taala merahmatkan kita. Kebahagiaan hakiki apabila Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada terjerumus kepada kesesatan. Ini adalah merupakan kebahagiaan sebenar. Dan kebahagiaan itu hilang ataupun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang itu meninggalkan salat dengan sengaja. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dama'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha
wa hisabuhum 'ala Allah. Min Ibn Umar marfu'an, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Maka jika mereka telah melakukan semua itu, akan terpeliharalah mereka daripadaku, baik darahnya maupun hartanya, kecuali dengan haknya, sedangkan perhitungannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan peperangan kepada mereka yang tidak solat. Yang mana dalam hadis ini yang bermaksud, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Jadi bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan peperangan, baginda akan memerangi orang yang meninggalkan solat sehingga mereka itu bersolat. Jadi maknanya besarnya kedudukan solat di sisi Allah dan Rasulnya, sehingga dalam baris hadis ini Rasulullah SAW diperintahkan, ataupun aku diperintahkan, kata baginda SAW, untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Yang la ilaha illallah itu maksudnya yakni kalimah syahadah, kalimah Allah Subhanahu wa taala, kalimah tauhid. Sehingga Rasulullah membariskan salat itu dengan satu baris, yakni baris tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini bermakna besarnya kedudukan sembahyang. Apabila seorang itu meninggalkan sembahyang, Rasulullah SAW mengisytiharkan perang kepada seseorang itu. Yang mana apabila Rasulullah mengisytiharkan perang, sudah tentulah tidak ada lagi dah kemuliaan kita di dunia, dan tidak ada lagi hak kita untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW. Sedangkan di antara perkara yang amat kita perlukan di hari akhirat besok, mendapat syafaat Rasulullah SAW. Dan apabila baginda mengisytiharkan perang, sudah tentulah di mana lagi pertolongan yang perlu kita minta. Sedangkan di antara pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita adalah pertolongan daripada syafaat Rasulullah SAW, asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang agung. Dan Nabi SAW bersabda lagi, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yawmal qiyamah. Wa kana yawmal qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin al-khalaf. Yang bermaksud, barang siapa yang menjaga salatnya, dan hadis berikutnya berkenaan dengan kelebihan orang yang menjaga salat. Dua hadis yang atas tadi berkenaan dengan ancaman kepada mereka yang meninggalkan salat, dan hadis ini pula mengandungi maklumat tentang bagaimana ataupun keadaan seorang yang menjaga salat. Barang siapa man hafaza 'alaiha kanat lahu nura, barang siapa yang menjaga salatnya, maka salatnya itu akan menjadi cahaya baginya. Siapa yang menjaga salatnya, salat itu akan jadi cahaya, yakni petunjuk bagi orang yang menjaga salat. Dan petunjuk serta penyelamat pada hari kiamat. Bukan setakat petunjuk di dunia, tetapi juga akan menjadi penyelamat di hari akhirat. Kita perlu kepada petunjuk, perlu kepada guide, perlu kepada petunjuk arah di dalam hidup kita agar kita tidak sesat. Kalau kita nak ke mana-mana kan biasa kita minta petunjuk, ataupun kita minta orang yang menunjuk jalan kepada kita. Kita nak pergi melancong ke luar negara, yang biasanya package akan menyediakan petunjuk ataupun orang yang guide kita dalam perjalanan itu, sebab takut kita salah jalan ataupun sesat. Tapi lagi dalam perkara hidup dan mati kita ni perlu kepada petunjuk. Dan di antara petunjuknya adalah salat itu sendiri. Dan bukan setakat petunjuk ke arah jalan yang lurus,
bukan setakat petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi solat itu akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Dia akan memberi, yakni solat itu umpama sebagai syafaat juga. Asy-syafa'atul uzma itu adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara amalan-amalan yang akan menjadi penyelamat ataupun syafaat kita di hari kiamat besok adalah solat kita. Jadi jaga semua solat. Jaga solat ni yang pertama, jangan kita tinggalkan solat, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan solat kita itu sah. Macam mana kita nak pastikan solat itu sah? Mesti kita belajar tentang sah dan batal solat. Sah dan batal solat dia bermula daripada air lagi, bermula daripada kenal air yang kita wudu. Dan kalau kita perhatikan di antara sah dan batal solat, yang pakaian kita menutup aurat. Sah dan batal solat kita, iaitu tidak kena najis pada pakaian, tempat sembahyang, badan kita, ataupun pakaian yang berhubung dengan najis. Itu adalah merupakan di antara perkara-perkara yang kita perlu tahu. Yang solat itu boleh terbatal dengan sebab-sebab yang tertentu. Di antara tidak sah solatnya apabila kita wudu tidak sah. Wudu tidak sempurna basuhnya, tidak sempurna sampai air kepada bahagian anggota-anggota wudu. Jadi bermaksud ibadah, mana-mana ibadah mesti kepada ilmu, dan ilmu itu dia ada terikat dengan perkara-perkara yang lain. Kadang-kadang ada mani' mana penghalang daripada sah solat, ataupun penghalang daripada sah ibadah, penghalang daripada sah solat. Ini berkenaan dengan air ataupun wudu. Jadi kita kena belajar itu. Jadi bermaksud solat itu bermula daripada awal lagi. Kita kena belajar tentang air, kenal air. Ada air mutlaq, air musta'mal, air musyammas, air mutanajis dan sebagainya. Dan juga naik berikutnya berkenaan dengan cara wudu dan juga cara solat. Bagaimana kita tahu, kita nak kenal tentang solat. Solat itu ada 13 rukun ataupun 17 rukun. Kita kena belajar apa rukun itu. Dari kesemua itu kena belajar. Dan ibadah-ibadah ni bukan kita ikut tanpa kita belajar. Mesti kita nak belajar. Kita tahu sah dan batal. Kita tahu rukun dan syarat kepada semua ibadah, termasuk ibadah solat. Jadi maknanya itu maksudnya menjaga solat. Satu, menjaga solat tu kena buat solat ataupun kena bersolat, kena laksanakan solat mengikut pada waktunya, dan juga hendaklah tahu tata cara solat itu sendiri. Dan apabila solat itu dijaga, solat itu akan jadi cahaya, nuran wa burhanan, cahaya dan juga petunjuk, wa najatan yaumal qiyamah, dan juga akan jadi penyelamat ataupun memberi kejayaan pada hari kiamat. Dan dalam hadis yang sama pula, Rasulullah mengancam orang yang meninggalkan solat, dan barang siapa yang tidak menjaga solatnya, dalam hadis yang sama, maka tidaklah baginya mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Maka malah pada hari itu dia akan dibangkitkan bersama-sama Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf, iaitu mereka dari kaum yang kafir. Yani orang yang tidak menjaga solat, sama ada dia meninggalkan solat ataupun tidak menjaga solat sehingga solat itu terbatal, di mana dia tidak akan mendapat cahaya, yakni tidak akan dapat petunjuk, tidak disinari petunjuk dalam jiwanya, dan juga tidak ada penunjuk arah ke jalan yang lurus. Sedangkan kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan apabila kita tidak menjaga solat, bermakna tidak ada yang nak tunjuk kita kepada jalan yang lurus. Solat itu adalah petunjuk arah ataupun guide-nya. Dan keselamatan pada hari kiamat, di mana orang tidak jaga solat, dia tidak akan selamat di hari kiamat. Pesanlah kepada anak isteri, cucu cici kita, kaum keluarga kita, jiran tetangga kita, siapa saja, pesanlah kepada mereka dan ingatlah kepada diri sendiri, jaga solat. Kita ulang, jaga solat ni, jaga solat daripada tidak batal. Satu, bagi mereka yang biasa solat. Dan jaga solat bagi orang yang malas nak solat, mereka kena solat. Malah di hari kiamat besok, lebih dahsyat lagi, mereka itu akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Ini tokoh-tokoh mereka yang kufur ataupun kufar.
dan akan dibangkit bersama dengan Qarun, akan dibangkit bersama dengan Haman dan akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Di mana Fir'aun, Qarun, Haman ni adalah merupakan satu zaman. Ubay bin Khalaf ni zaman dia adalah merupakan orang Arab Makkah, Ubay bin Khalaf. Dan kesemua ni adalah merupakan tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh kufar. Orang yang meninggalkan solat, dia akan bangkit, dikumpulkan bersama dengan mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun kita tahu orang yang mengaku jadi Tuhan. Dan juga Qarun ni orang yang dia kufur kepada Allah dengan sebab kerana untuk mencari kekayaan. Qarun, Fir'aun ni jelas disebut dalam Al-Quran. Begitu juga Qarun dan Haman ni orang yang menjadi penasihat Fir'aun, orang yang bekerja sebagai penasihat raja, tapi mereka kufur kepada Allah. Ubay bin Khalaf ni orang yang senang, orang yang kaya pada zaman orang Arab Makkah ni. Di mana kesemua ni mereka tokoh kufur kepada Allah. Orang tak sembahyang, dia akan dibangkitkan bersama mereka ini. Dan kalau dibangkitkan dengan mereka ini, apa kesannya? Sudah tentulah mereka akan bersama dimasukkan dalam neraka dengan kumpulan ini. Orang yang dibangkitkan di mahsyar besok dengan para rasul, sudah tentulah dia selamat. Orang dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan para ulama, sudah tentulah dia selamat. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saya takut kepada Allah daripada kalangan hamba Allah adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah waris Nabi dari segi ilmunya. Orang dibangkit bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, sudah tentu dah selamat. Orang dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang mati syahid, sudah tentu dah selamat. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. 4 golongan inilah patut kita dibangkitkan bersama Nabi, Rasul, bersama orang-orang yang benar, bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan para syuhada. Ini golongan, 4 golongan yang akan berjaya di hari akhirat besok. Dan selain pada itulah golongannya Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah. Kenapa dibangkit bersama mereka? Dia tak sembahyang. Kenapa dibangkitkan bersama mereka? Dia tak jaga solat. Padahal solat ni kalau kita buat pun dalam 10 minit saja, 10 minit. Sedangkan banyak masa lagi kita boleh habiskan untuk dunia kita. 10 minit satu waktu paling tidak, atau 15 minit. Makna kalau 10 kali 5, makna dalam 50 minit kita ambillah 1 jam. Satu hari nak sembah Allah 1 jam sahaja. 1 jam sahaja untuk kita menyembah Allah secara khusus. 23 jam lagi kita buatlah apa saja asalkan tidak terkeluar daripada batasan syarak. 23 lagi itulah kita makan, kita minum, kita bekerja, kita tidur dan sebagainya. Yang wajib dibuat satu hari adalah 2, iaitu sembahyang saja 5 waktu. Kalau kita ambil 5-10 minit, kata ambil 1 jam lah cukup. Mana hanya 1 jam. Dan 23 jam lagi untuk diri kita. 30 jam lagi untuk kita berzikir sunat. Baca Al-Quran sunat, selawat sunat. Tapi yang wajibnya adalah sembahyang. Jadi bukan bermaksud kita memperkecilkan zikir, tidak. Kita buat perbandingan di antara kewajipan dan sunat. Kalau yang wajib yang 10 minit, 15 minit satu waktu kita tak mampu nak buat, apakah kita mampu nak buat yang sunat? Sudah tentulah tak mungkin. Apakah mampu kita nak baca Al-Quran kalau kita tidak sembahyang? Tak mungkin lah. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang itu tidak akan bernasib baik di dalam Islam jika ia meninggalkan salat. Kata Umar Al-Khattab ni adalah merupakan sahabat Nabi SAW, antara 10 sahabat yang disebut namanya masuk syurga. Jelas disebut dalam hadis Rasulullah SAW, yakni sahabat yang akan masuk syurga. Kalau kita nak masuk syurga ni, kita kena tengoklah contoh orang-orang yang dijamin masuk syurga. Apa kata Umar Al-Khattab? Yang ini
dia berkata seseorang itu tidak akan bernasib baik di dalam Islam jika dia meninggalkan solat. Mana dia tidak akan bernasib baik. Dan ada nota kaki di sini, kata-kata ini diucapkan beliau ketika sedar dari sebab tusukan pisau Abu Bu'luah, seorang Majusi dari Parsi yang bermaksud untuk membunuhnya. Beliau kemudian wafat dari tusukan itu. Ini Umar Al-Khattab ni, dia pada satu pagi dia nak sembahyang subuh, di waktulah dia ditikam. Dan tikam tu menyebabkan dia pingsan. Dan apabila dia sedar saja, dia kata apa? Seseorang itu tidak akan bernasib baik di dalam Islam jika ia meninggalkan solat. Itu perkataan orang yang dijamin masuk syurga oleh Allah. Dia kena tikam dalam keadaan nazak, dalam keadaan dia pingsan. Apa dia bangun sembahyang subuh, dia tak sempat ni, tak sempat sembahyang subuh ni, dia kena tikam. Dia dah sam, dalam sam dia kena tikam oleh siapa? Abu Luah. Dan dalam keadaan itu dia bangkit, dia sedar, dia pingsan saja. Dia kata apa? Seorang itu tidak akan bernasib baik di dalam Islam jika dia meninggalkan solat. Ini perkataan orang yang dijamin masuk syurga. Yang ada dalam dirinya adalah ketaatan kepada Allah sahaja. Walaupun dalam keadaan sakit macam mana sekalipun, yang ada adalah ketaatan kepada Allah. Tidak ada benda yang lain. Kalau kita ni, kalau tersakit sikit, apa kita kata? Bagi mereka beriman, mungkin tidak cakap benda yang kotor lah. Kalau mereka yang kurang iman, bercakap benda yang kotor lah. Contoh, kita tersepit pintu, apa kita kata? Ada dua golongan saja kalau kita ni sakit. Satu, dia akan sebut Allah. Yang satu lagi, dia akan menjarut. Dua golongan saja kalau kita sakit. Beginilah, tanda orang beriman, apabila dia sakit, dia akan ingat Allah. Sama ada dia ucap apa saja yang menunjukkan dia itu sanjung Allah, bukan dia marah kepada Allah. Ada orang yang dia mencarut sebab dia marah Allah, sebab dia sakit. Begitulah contoh sahabat yang dijamin masuk syurga ini. Bukan tersepit pintu, dia ditikam. Pisau dia tu bukan pisau yang lurus, tapi pisau tu bengkok. Mana dia kalau susuk ditarik tu akan tertarik dan mengisi perut sekali. Maknanya dahsyat ataupun azabnya. Walaupun sebegitu, kecintaan dia kepada Allah di waktu sembahyang subuh, kecintaan dia kepada Allah, hanya dia ada adalah Allah. Jadi maknanya dia kata apa? Seorang itu tidak akan bernasib baik di dalam Islam jika dia meninggalkan salat. Dan dengan sebab tikaman itu membawa dia syahid. Sahabat-sahabat Nabi SAW ini yang besar-besar ni, kalau kita tengok, yang dekat dengan Nabi SAW ni, yakni mereka ni tak mati di masa medan perang, tapi tetap mereka mati dengan sebab kena bunuh. Maknanya mereka tetap mati syahid. Contohnya Uthman Al-Affan, dia ditikam masa dia tengah mengaji Al-Quran. Dan diriwayatkan tikaman itu kena masa dia tengah baca surah At-Talaq. Darah itu jatuh di masahab di surah At-Talaq. Wallahu a'lam diriwayatnya. Jadi maknanya, walaupun mereka ni tidak mati di medan perang, tetapi tetap mati dengan sebab kena tikam. Begitu juga Umar Al-Khattab, dia mati dengan sebab tikam, bukan dia mati di medan perang. Mana tikam tu masih di tepian subuh lah. Sebab apa saya sebut begitu? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW mereka ni memang bercita-cita nak mati syahid di medan perang. Setiap kali mereka pergi perang, apa yang mereka hajatkan mati syahid, nak jadi syuhada. Tapi kesemua itu bergantung kepada anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun macam mana pun mereka ini bercita-cita mati syahid, tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan, tak jadi juga. Di mana Umar Al-Khattab ni tak pernah miss untuk hadir dalam peperangan. Boleh katakan dalam peperangan itu tak pernah miss, peperangan besar lah. Ada 73, lebih kurang 73 ekspedisi yang melibatkan, sama ada perang bersemuka ataupun musuh lari masa zaman Nabi SAW dulu. Ada lebih kurang 73 peperangan ataupun ekspedisi. Dan kebanyakannya dihadiri oleh Umar Al-Khattab. Tapi memang tidak ditakdirkan dia mati di medan perang, tapi tetap dia mendapat pahala syahid dengan sebab apa? Kena tikam. Begitu juga kalau kita tengok Khalid Al-Walid, di mana dia pun tak mati di medan perang, sedangkan di tubuhnya tu boleh katakan
hampir tidak ada bahagian yang sempurna badannya, memang kena pisau, kena tombak, kena pedang semua, tapi tak mati di medan perang. Itu semua adalah merupakan takdir daripada Allah. Walaupun dia ni hebat, Khalid Al-Walid umpamanya, dan dia adalah perancangan perang yang hebat, panglima perang, hidup dia 4 sekali kalau perang, tapi sebab takdir daripada Allah. Semua tu kekuasaan Allah. Dan kita ni adalah patut ada cita-cita dalam diri kita ni nak mati syahid. Maknanya ada dalam diri kita nak mati syahid. Mati macam mana tu serahlah kepada Allah. Paling tidak ada dalam diri kita ni nak mati syahid. Moga-moga kita ni bangkit besok bersama siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini kalau kita ni kita mati syahid, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan mati syahid sungguh, di mana kita akan dibangkitkan bersama dengan orang mereka sebagai syuhada. Kita tidak nak dibangkitkan bersama siapa? Fir'aun, Qarun, Haman dan juga Ubay bin Khalaf. Kita tak nak. Menurut sebagian ulama, sehubungan hadis Nabi di atas, orang yang meninggalkan salat nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama-sama dengan 4 orang di atas tadi. Siapa? Dalam hadis Nabi kita sebutkan tadi, kita ulang. Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ni tokoh-tokoh kafir ni. Iaitu orang meninggalkan solatnya kerana disibukkan dengan masyghulkan oleh hartanya, jabatannya, tugas departemennya atau kerana menguruskan perniagaannya. Maka bagi siapa yang disibukkan oleh hartanya lalu meninggalkan solat, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan Qarun, orang kafir yang kaya itu. Dan ini meninggalkan solat ni macam-macam sebab. Kebiasaan sebabnya memang sebab dunia lah. Sama dengan harta, pangkat, jawatan ataupun jabatan, menyebabkan manusia ataupun seseorang itu akan meninggalkan solat. Mula-mula solat lambat ataupun akhir waktu, lama-lama dah biasa lambat-lambat habis waktu. Habis waktu qada pula, lama-lama langsung tak buat apa. Dengan sebab apa? Dengan sebab kerja. Dengan sebab apa? Dengan sebab jabatan. Dengan sebab apa? Sibuk tu. Dan ini sebab harta. Ini semua ujian. Harta ni sebagai ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu sebagai ujian. Sama ada ujian senang dengan harta ataupun susah dengan sebab harta, ujian juga. Dan kadang-kadang ujian sebab dengan hartanya, harta sedikit nak jadi nak banyak, apabila banyak nak banyak lagi, nak timbul-timbul lagi, lama-lama solat pun akan hilang. Jadi boleh berlaku kepada siapa saja, sebab Allah Ta'ala sebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak pinak kamu adalah ujian bagi kamu. Dan orang yang meninggalkan solatnya dengan sebab dimasyghulkan, disibukkan oleh hartanya dan jabatannya atau disibukkan oleh perniagaannya, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan Qarun. Qarun ni adalah merupakan dia daripada keturunan ataupun sebangsa dengan Nabi Musa AS. Dia adalah Bani Israel. Tapi Qarun ni apabila dia dalam satu masa dia miskin sungguh-sungguh, dan dia pun ahli kitab. Diriwayatkan Qarun ni kalau baca kitab Taurat tu memang suaranya yang sedap lah. Di antara tokoh-tokoh kalau baca kitab Taurat dia adalah sedap. Termasuk dengan Harun. Nabi Harun ni kan sezaman dengan Nabi Musa AS. Dan Nabi Harun bacaan Tauratnya pun sedap. Dan orang alim. Qarun ni adalah orang alim tapi dia miskin. Sehingga satu masa dia minta kepada Nabi Musa AS doakan dia jadi kaya. Dan apabila jadi kaya dia lupa kepada Allah SWT. Bukan setakat itu saja, dia bersekongkol dengan Fir'aun. Fir'aun ni adalah golongan Qibti. Qibtiyah maknanya Qibti ni dia memusuhi akan Bani Israel. Sedangkan Qarun ni sepatut menyokong ataupun mendokong Bani Israel, tapi dia sudah kaya, dia bekerja pula dengan Fir'aun, dapat projek dengan Fir'aun. Ini orang yang lupa sembahyang dengan sebab
perniagaan, harta benda dia akan dibangkit dengan Qarun. Ini sikap Qarun. Qarun ni memang kaya sungguh lah, sangat-sangat kaya lah. Tokoh orang kaya disebut di dalam Al-Quran, sehingga kadang-kadang kalau kita jumpa harta di dalam bumi, kita kata harta karun. Padahal Qarun tu dekat Mesir, di Mesir. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, ada Tasik Qarun, dan di tepi Tasik Qarun tu ada rumah peninggalan Qarun. Rumah bertingkat, rumah lama. Dah lama, ribuan tahun. Tapi masih ada bekas tapak rumahnya lagi. Orang yang disibukkan oleh kerajaannya, kekuasaannya, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun, yakni Raja Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku Tuhan kamu yang tinggi. Ini Fir'aun. Jadi Fir'aun ni adalah merupakan Raja Mesir, yang mana sesiapa yang meninggalkan sembahyangnya dengan sebab pemerintahannya, dengan sebab kekuasaannya, tak kira lah kekuasaan besar, kekuasaan kecil, kekuasaan negara, kekuasaan jabatan, kekuasaan departmen atau kekuasaan kampung dan sebagainya lah. Yang ini kekuasaan. Orang tu meninggalkan sembahyang dengan sebab kekuasaan dia akan dibangkitkan dengan bersama dengan Fir'aun. Sebab Fir'aun ni dikufur kepada Allah dengan sebab kekuasaan, sehingga di antara manusia yang mengaku jadi Tuhan ni maknanya Fir'aun. Iblis pun tak pernah mengaku jadi Tuhan. Seburuk-buruk Iblis tu, buruk sangatlah Iblis ni, tak pernah dia mengaku jadi Tuhan. Tapi manusia ni lebih teruk kadang-kadang daripada Iblis. Ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan yang tinggi, kata dia, yang agung. Sehingga dia buat piramid. Kononnya di piramid tu dia nak boleh tengok Tuhan. Dan orang disibukkan oleh departemennya atau urusan kementerian yang sedang dipimpinnya, maka dia pula akan dibangkitkan bersama dengan Haman. Haman ni adalah penasihat Fir'aun. Orang yang tak solat dengan sebab apa dia sibuk nak menguruskan pentadbirannya. Orang yang bekerja dengan seorang dan diberi urusan mentadbir, di mana orang tu dia tidak sembahyang, meninggalkan sembahyang dengan sebab urusan-urusan itu, dia akan dibangkitkan bersama dengan Haman. Dan begitu pula barang siapa disibukkan oleh perniagaannya, maka dia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf, seorang pedagang kafir yang durjana daripada Makkah. Ubay bin Khalaf ni dia orang berasal daripada Makkah, di mana orang yang disibukkan dengan perdagangannya, dengan urusan jual beli dia, tak kira lah jual beli besar kecil, jual beli bersifat gedung, jual beli bersifat pasar malam dan sebagainya, sehingga dia melupakan sembahyang, dia akan dibangkitkan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Semua tokoh-tokoh ini disebut oleh Rasulullah SAW, yang mana ini tokoh kufur, tokoh kufar. Tak bangga kita dengan dia orang ni. Kita tidak bangga dengan mereka-mereka ni. Kita kena bangga dengan siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang tu kita patut bangga, bukan yang ni kita nak bangga. Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah azza wa jalla." Rawah Ahmad. Yang bermaksud barang siapa yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja, maka ia akan terlepas daripada perlindungan Allah azza wa jalla. Seperti hadis yang dibacakan tadi, barang siapa yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja, maka dia akan terlepas daripada perlindungan Allah azza wa jalla. Sengaja ni apa yang maksud sengaja? Sengaja ni lawan tak sengaja. Yang tak sengaja satu daripada tidur. Tidur tu tak sengaja. Sebelum zuhur kita letih sangat tidur. Sekali zuhur tak sedar, sedar asar, macam tu tak sengaja.
ataupun orang tu dia jatuh jadi gila tak sengaja. Mana golongan ni dipanggil tak sengaja. Yang sengaja ni dah masuk waktu zuhur, dah tahu dah kalau dia tidur tak bangun. Dia tidur juga, asar baru dia bangun, mana sengaja. Malaikat kita mengantuk sangat, kita boleh tidur sekejap dan kita pasti memang kita akan bangun dalam waktu zuhur juga. Kalau kita sembahyang mengantuk sangat pun langgar tiang, langgar dinding sebab mengantuk. Maknanya kena tidur lah, sebab takut tidur dalam solat. Tapi kena pasti yang kita ni boleh bangun, ataupun ada orang yang kejutkan kita. Jangan kita ni masuk waktu zuhur baru kita nak tidur, sengaja nak tidur, sedar-sedar waktu asar tak sembahyang. Ataupun kita ni banyak urusan sana, urusan sini, tak sembahyang. Jadi maknanya kita akan dibangkit dengan 4 orang ni, na'udzubillah min dzalik. Menurut riwayat Baihaqi bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai Allah dalam Islam?" Nabi menjawab, "Salat pada waktunya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia tidak beragama, padahal salat itu adalah tiang agama." Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, di mana pada satu masa ada satu orang lelaki datang menemui Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Bermaksud amal apakah yang paling afdal? Ayul amal afdal? Apakah amal yang lebih afdal dalam Islam di sisi Allah ataupun dicintai Allah dalam Islam? Nabi menjawab, salat pada waktunya. Salat dalam waktu lah. Maksud solat dalam waktunya, kalau lebih afdalnya solat di awal waktu. Solat ni dia ada beberapa waktu. Satu, solat awal waktu, itu yang lebih afdal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Salat mesti di dalam waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan apa yang masuk dalam waktu tu? Dalam waktu tu ada beberapa waktu. Di antaranya salat di awal waktu. Masuk apa solat awal waktu? Azan, qabliyah 2 rakaat, iqamah salat. Mana itu waktu yang afdal, lebih kurang 30 minit daripada awal waktu. Itu yang lebih utama untuk kita jaga. Dan selain daripada itu waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni keluar daripada awal waktu tadi. Dan ada yang lain pula dipanggil sebagai waktu makruh. Waktu makruh ni bagaimana? Kita bagi salam saja, Assalamualaikum azan. Yang ini menandakan waktu yang lain. Itu waktu yang makruh. Dan satu waktu lain sebagai waktu yang haram. Yang ini kita sembahyang separuh dalam waktunya dan separuh lagi dalam waktu yang lain. Itu waktu yang haram. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan kepada malam ini sebenarnya tentang solat ni panjang lagi. Yang penting jagalah solat. Dan pesanlah kepada mereka-mereka yang kita kenali, jagalah solat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.